Ada sekali ni bila dia nampak gambar budak hilang, dia jerit ke arah ayah budak ni dan mengatakan, anak kau hodoh dan tak mungkin aku ada kena mengena dengan kes kehilangan anak kau. Assalamualaikum, hi and welcome back to my channel. Kalau korang ada scroll video aku daripada bawah, dulu aku ada buat tentang kes pembunuhan. Pembunuhan yang telah dibuat oleh Elizabeth Bathory, jenis-jenis hukuman terkejam. Untuk video hari ni, selain daripada video seram Jumaat, aku akan selitkan sedikit tentang kisah-kisah pembunuhan kejam yang terjadi di sekeliling kita. Tanpa melengahkan masa, let's move to the video. Fritz Hermann, si penjual daging terkenal pada tahun 1920-an. Fritz Hermann dikenali sebagai seorang peniaga yang sangat berjaya. Dia menjual baju-baju terpakai dan merupakan pembekal daging-daging murah di Jerman. Berasal dari Hanover, Fritz ni sangat disenangi oleh orang-orang yang tinggal di sekitar kawasannya kerana keramahan dia, sampai-sampai pihak polis pun sukakan dia dan ambil dia sebagai pemberi maklumat. Padahal lahir pada tahun 1979, Fritz ni seorang budak lelaki yang gemar main dengan patung, pakai dress, dan dia ni tak suka bermain dengan kanak-kanak lain, terutamanya kanak-kanak lelaki. Oleh sebab Fritz ni daripada kecil lagi dah nampak yang dia ni bukan ke arah kelelakian, sebaliknya ke arah keperempuanan. Jadi bapa kepada Fritz ni ambil keputusan untuk masukkan Fritz di sekolah tentera pada usia dia 16 tahun. Walaupun Fritz ni suka belajar dekat sana, lepas je beberapa bulan dia masuk kat sekolah tentera ni, dia terpaksa berhenti belajar dekat situ sebab dia mempunyai masalah epilepsi ataupun sawan. Fritz ni kemudian bekerja di syarikat cerut ayah dia sebelum dia melakukan kerja jenayah pertamanya, iaitu mencabul kanak-kanak lelaki, dan dia ni juga telah ditahan dan ditangkap serta dimasukkan ke dalam hospital sakit jiwa. Selepas 6 bulan berlalu, Fritz ni kemudian melarikan diri ke Switzerland dan kemudian dia telah bertunang dengan seorang gadis bernama Erna. Namun hubungan mereka ni tak lama dan putus selepas Erna ni mengandung dan Fritz perlu pulang ke Jerman untuk menghabiskan servis ketenteraannya. Dan disebabkan penyakit dia ni, dia telah dimasukkan ke hospital selama 4 bulan dan telah diberhentikan pada tahun 1902. Dan bila Fritz balik, ayah dia berulang kali cuba untuk masukkan Fritz ni ke hospital sakit jiwa semula, tapi Fritz ni berjaya mengelak. Kemudian Fritz ni pun meneruskan hidupnya menggunakan duit pencen, dan duit pencen yang dia dapat dah ditambah jumlahnya sebab dia ni diklasifikasikan sebagai orang kurang upaya dan dia ni dah menambah duitnya dengan melakukan pelbagai jenis jenayah kecil dan menipu serta mencuri. Fritz ni kemudiannya dimasukkan penjara selama 5 tahun kerana kesalahan mencuri dan dia ni terlepas daripada untuk keluar berperang ketika Perang Dunia Pertama berlaku. Di penjara pula, Fritz ni dah jatuh cinta dengan seorang bapa ayam yang bernama Hans. Dan bila keluar daripada penjara, dia orang berdua ni ambil keputusan untuk duduk berdua dan hidup bersama. Fritz ni kemudiannya melakukan 2 kerja untuk menampung kehidupannya. Yang pertama, dia bekerja dengan kumpulan penyeludup dan yang kedua, dia bekerja sebagai pengintip untuk polis Hanover. Nak dijadikan cerita, pada tahun 1918, ada seorang remaja berusia 17 tahun telah hilang dari rumah dan ketika ayah dia ni cuba mencari, ayah dia ni dapat tahu yang anak dia ni berkawan baik dengan Fritz. Tapi bila ayah dia ni buat aduan pada pihak berkuasa, diorang ni tak nak masuk campur sebab Fritz ni
ni merupakan pengintip diorang yang paling berharga. Tapi selepas didesak beberapa kali, akhirnya pihak polis bersetuju untuk melawat ke rumah Fritz. Tapi bila polis ni sampai, polis ni hanya jumpa Fritz dengan seorang budak lelaki berusia 13 tahun sedang baring-baring dekat ruang tamu dan tak ada tanda-tanda sama sekali budak yang hilang tadi ada dekat situ. Tapi sebenarnya apa yang mereka tak tahu, kepala budak lelaki yang hilang tadi sebenarnya disembunyikan dekat belakang tempat masak. Pada waktu ni, Fritz ni dah dikenali sebagai penjual daging terbesar di pasar gelap. Macam yang aku cakap tadi, dia ni dikenali dengan sikap ramahnya. Dan dia ni dah jual daging dengan harga yang sangat-sangat berpatutan berbanding dengan orang lain. Pada tahun 1919, negara Jerman mengalami masalah ekonomi yang kronik dan ramai keluarga yang tak mampu untuk menyediakan makanan. Alkisahnya, masa ni lah Fritz ni buat kerja dia. Masa ni lah Fritz ni rajin jalan-jalan, duduk dekat stesen bas dekat tempat dia tinggal untuk cari kanak-kanak lelaki yang ada masalah dengan keluarga yang lari dari rumah. Dan Fritz ni pun dia janjikan makanan yang sedap, tempat tinggal yang selesa untuk budak-budak yang dia nak colik ni. Lepas Fritz ni dah bawa mangsa-mangsa dia balik dekat rumah, dia bagi makan kenyang-kenyang dekat mangsa dia kan. Lepas tu, Fritz ni membunuh diorang dengan cara menggigit leher mangsa dan kemudian mencabul mayat mangsanya. Bila mayat-mayat ni dah tak bernyawa, dah kaku, Fritz ni pun tarik mayat-mayat tu bawa ke dapur. Kemudian dia potong mayat-mayat tu dan kisar daging-daging mereka untuk dijadikan sausage sebelum dijual sebagai daging lembu. Lepas habis potong mayat mangsa-mangsa dia ni, bahagian-bahagian badan yang dia tak perlukan, dia buang dekat sungai berdekatan dengan rumah dia. Selepas 6 tahun, pihak polis hanya tutup sebelah mata dengan perbuatan pengintip kesayangan diorang ni. Dan Fritz ni dipercayai dah membunuh lebih 50 orang budak lelaki dan dibantu oleh Hans, iaitu kekasih pada Fritz. Pada Mei 1924, pihak polis terpaksa juga untuk jalankan siasatan ke atas Fritz ni sebab ada yang terjumpa rangka kanak-kanak dekat sungai berhampiran kawasan diorang. Sebanyak 22 rangka remaja telah ditemui. Kemudian bandar tempat Fritz ni tinggal mula panik lah kan dengan penemuan mayat-mayat budak-budak lelaki ni tadi. Tapi ramai juga yang syak Fritz ni lah dalang dia sebab diorang ni selalu nampak Fritz ni dengan budak-budak lelaki dan dia bawa budak-budak lelaki ni ke rumah dia. Disebabkan polis dekat bandar dia ni dah tutup mata dengan jenayah yang Fritz ni dah buat, jadinya, kes ni telah diambil alih oleh 2 orang detektif dari Berlin untuk melakukan siasatan. Ketika detektif ni tengah jalankan siasatan, detektif ni nampak Fritz ni sedang menyerang seorang remaja dan kemudian menahan si Fritz ni dan telah menyerongkak rumah Fritz ni. Dalam rumah Fritz ni, polis menemui dinding dan rantai penuh dengan kesan darah dan lebih 100 pakaian mangsa-mangsanya ditemui. Yang paling best, bila Fritz ni disoal siasat, dia ni tak teragak-agak langsung untuk mengaku kesalahan dia. Dan bila orang tanya berapa ramai yang dia dah bunuh, dengan rasa tak bersalahnya dia jawab, 30 ke 40 orang. Saya pun tak ingat. Kemudian dia cakap lagi dekat polis yang dia mungkin dah bunuh seramai 50 hingga 70 orang budak lelaki. Bagaimanapun, pihak polis hanya boleh mengenal pasti 27 orang mangsanya sahaja dari tahun 1923 hingga 1924. Mayat-mayat yang lain tak dapat ditemui. Dekat dalam mahkamah,
Fritz ni buat selang bedek dia je sambil hisap cerut dan mengeluarkan kata-kata yang kesat pada orang yang datang dalam mahkamah tu. Ada sekali ni bila dia nampak gambar budak hilang, dia jerit ke arah ayah budak ni dan mengatakan, anak kau hodoh dan tak mungkin aku ada kena mengena dengan kes kehilangan anak kau. Fritz ni kemudian didapati bersalah atas 27 pembunuhan dan telah dijatuhkan hukuman gantung pada 15 April 1925. Dan korang ingat tak, awal cerita tadi aku ada bagi tahu yang dia ni ada kekasih yang bernama Hans kan? Hans ni pun dah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, tapi hukuman dia dipendekkan pada 12 tahun. Selepas dijatuhkan hukuman, kepala Fritz ni telah diawetkan dan diberikan ke salah sebuah sekolah perubatan. Kemudian selepas berpuluh tahun menyimpan kepala tu, sekolah tersebut telah membuat keputusan untuk bakar kepala Fritz ni sekaligus telah menghapuskan jejak Vampire of Hanover. Itu sahaja video aku untuk hari ni. Macam mana? Menarik tak video aku untuk hari ni? Enjoy tak dengan video aku untuk hari ni? Pada yang belum subscribe, silakan subscribe. Like kalau korang suka video aku. Komen kalau ada idea-idea yang menarik. Dan share dekat media sosial yang korang ada. Thanks for watching and see you on my next video. Bye!